Nyanyian lagu negaraku sedang dinyanyikan oleh artis tempatan iaitu Hatan. Itulah dia nyanyian lagu negaraku sebagai pembukaan upacara pembukaan bagi perlawanan akhir kemuncak saingan Piala FA 2005. Menemukan di antara pasukan Selangor Darul Ihsan dan Perak Darul Rizwan. Pemain-pemain kesebelasan utama bagi kedua-dua pasukan sudah pun berada di padang pentas di mana mereka akan berentak selama 90 minit sebentar lagi. Bagi mengetahui siapakah pasukan manakah yang bakal menjulang Piala FA musim ini. Piala FA yang ke-16. Pengadil referee Ibrahim Muhammad dari FAM akan menjadi memegang watak selaku pengadil pada perlawanan penuh bersejarah pada malam ini, sambil dibantu oleh Sa'adun Muhammad dan juga Azman Sulung yang akan menjadi memegang watak selaku penjaga garisan, manakala Manjit Singh Balbir Singh akan menjadi pegawai keempat bagi pertemuan pada malam ini. Sejarah Piala FA sememangnya menarik. Bermula pada tahun 1990, pasukan Perak Darul Rizwan menjadi pasukan pertama yang muncul juara untuk edisi pertama setelah menewaskan pasukan Selangor Darul Ihsan dengan keputusan 4-2. Dan pada ketika itu, Abdullah Saleh adalah antara pemain yang menyarung jersey merah kuning, peledak 2 gol pertama bagi pasukan Selangor. Namun kekuatan Perak pada masa itu yang membariskan pemain-pemain antaranya Azizul Abu Hanifah dan juga beberapa nama besar lain telah menenggelamkan Selangor dengan keputusan 4-2. Raja Nazrin Shah, Raja Muda Perak, diiringi oleh Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia yang mulia Raja Ahmad Zainuddin, Datuk Raja Ahmad Zainuddin, diperkenalkan kepada pemain-pemain pasukan Perak Darul Rizwan sambil diiringi oleh Kapten pasukan Perak Ahmad Syahrul Azhar. Marian Yuhas diturunkan pada malam ini bagi menggantikan K. Nandakuma yang tidak dapat beraksi kerana penggantungan. Perak juga kehilangan Frank Sieto, penjaring utama pasukan Seladang. Bagaimanapun, barisan serangan mereka akan diketuai oleh Abdullahi Traore dan juga Keto Manjo. Datuk Satim Diman, pengurus pasukan Selangor. Watak yang sememangnya dianggap menjadi pencetus kepada kebangkitan pasukan Selangor Darul Ihsan setelah sekian lama gagal untuk mencapai sebarang gelaran. Kali terakhir mereka menjulang Piala FA adalah pada tahun 2001 selepas menewaskan pasukan Sarawak 1-0. Musim ini mereka bangkit dengan peluang untuk meraih 3 piala
atau treble. Dan pada malam ini, selepas menjulang juara Liga Perdana, gelaran juara Liga Perdana setelah menewaskan Negeri Sembilan 4-2, Selangor turun ke Stadium Shah Alam dengan penuh harapan untuk menjulang Piala FA, trofi kedua mereka buat musim ini. Dan barang perlu diingat, mereka mempunyai satu lagi piala yang bakal dijulang jika mereka mampu untuk menundukkan atau menjinakkan Perlis pada 1 Oktober nanti, iaitu saingan TM Piala Malaysia. Ini dia barisan-barisan pemain yang akan diturunkan oleh pasukan Selangor. Jamsari Sabian di gawang, Ahmad Tarmini Saiban, Nazrul Irwan Makmo, P. Gunalan dan juga D. Surendran akan memperkuatkan barisan pertahanan, manakala Amri Yahya, Brian Fuentes, Eli Aiboy dan juga Syukur Adan, begitu juga dengan K. Sambagemaran akan memperkuatkan barisan tengah, manakala Brian Fuentes dan juga Bambang Pamungkas seperti biasa bergandengan di barisan serangan. Inilah dia wajah atau watak bagi pengadil perlawanan pada malam ini. Kesebelasan pemain Perak Darul Rizwan menurunkan ketua pasukan Ahmad Syahrul Azhar. Ini dia barisan pemain bagi pasukan Perak. Hamsani Ahmad, penjaga gol. Marian Yuhas, seperti mana yang saya katakan, kali pertama diturunkan, akan memperkuatkan barisan pertahanan bersama Syamsul Saad. Syahrul Nizam Mustafa, Ahmad Syahrul Azhar memperkuatkan barisan tengah. Chan Wing Hong dan juga V. Tirumurugan juga akan memperkuatkan barisan pertahanan, manakala Kita Majo dan juga Traore Abdullahi, dua pemain yang harus diberi perhatian oleh pertahanan pasukan Selangor, kerana mereka lah yang menjadi duri dalam daging yang telah pun berjaya untuk menjaringkan gol bagi pasukan Perak pada musim ini. Sayang sekali kita tidak akan dapat melihat terlibat Frank Sieto yang telah menjaringkan 22 gol untuk pasukan Perak. Kita Maju adalah merupakan penjaring terbanyak bagi pasukan Perak musim ini dengan 23 gol, manakala Abdullahi Traore dengan 6 gol. Dolah Saleh, beliau berkata malam ini adalah boleh dikatakan different game ball bagi beliau. Walaupun Selangor belum berjaya untuk menewaskan pasukan Perak dalam 2 pertemuan di saingan kumpulan di Piala Malaysia musim ini, tetapi pertembungan akhir pada malam ini adalah dianggap satu different game ball bagi beliau. Selangor mara ke perlawanan akhir Piala FA sebanyak 4 kali dan berjaya muncul juara sebanyak 3 kali. Manakala Perak muncul ataupun mara ke perlawanan akhir sebanyak 2 kali pada tahun 2004, 2002, 1991 dan 1990. Dan mereka hanya berjaya setakat ini memenanginya 2 kali, iaitu pada edisi sulung 1990 dan tahun lalu 2004 menewaskan Terengganu dengan keputusan 3-0. Bagi kapten pasukan Selangor Darul Ihsan, Muhammad Syukur Adan, tanggal 24 September pada malam ini adalah tanggal yang amat penting bagi beliau, kerana pada hari ini adalah hari jadi ulang tahun yang ke-26 bagi Syukur Adan. Dan beliau sememangnya bertekad untuk membawa Piala FA kembali ke Selangor Darul Ihsan. Apatah lagi beliau pada malam ini memegang lilitan sebagai kapten pasukan Selangor. Baiklah, Selangor dengan jersey merah kuning akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan. Itu dia sepak mula, tiupan whistle final Piala FA 2005 sudah pun ditiup oleh pengadil perlawanan Ibrahim Muhammad. Serangan awal cuba dilakukan oleh pasukan Selangor Darul Ihsan. Syahrul Nizam untuk Tirumurugan, di tengah mencari Abdullahi.
Syahrul Nizam kepada Ahmad Syahrul Raza. Dilebar ke tengah. Namun kawalan yang baik daripada pemain Selangor Syukur Adan mencari Bambang. 3 pemain mengimpit Bambang. Sepakan percuma awal diberikan oleh Ibrahim Muhammad setelah pemain pertahanan Perak didapati mengasari Bambang Pamungkas. Peluang awal untuk pasukan Selangor. Hamsani Ahmad, pemain yang sememangnya berpengalaman. Di Surendran akan melakukan sepakan leret terus kepada Hamsani. Satu percubaan leret yang tepat, percubaan tepat yang berjaya dilakukan oleh Di Surendran. Hamsani Ahmad berusia 29 tahun. Mula mewakili Perak pada musim 2002. P. Gunalan untuk Samba. Berebut pula 2 pemain pasukan Perak, Syamsul Saad ke belakang untuk Hamsani melakukan clearance. P. Gunalan terlepas. Ke tengah mencari Kita Maju. Ataupun Yoga sebenarnya. Namun hantaran itu berjaya dibaca oleh Jamsari Sabian. Untuk Brian Fuentes. Kawalan yang baik daripada Tiru. Ke tengah. Kembali kepada Syamsul. P. Gunalan berjaya untuk menanduk bola. Menyekat daripada hantaran terus kepada Syahrul Nizam. Ini dia Syahrul Nizam. Ke tengah mencari Kita Maju. Bahaya untuk Selangor. Jamsari Sabian diuji. Hantaran yang begitu cantik, tepat dilakukan oleh Syahrul Nizam. Mencari Kita Maju. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Syahrul Nizam. Cantik hantaran ke tengah. Deflection sedikit Kita Maju. Hantaran hanya sedikit sahaja melepasi bucu. Satu lagi peluang untuk pasukan Perak. Kita Maju. Bahaya pemain ini. Dilahirkan di Burkina Faso. Kita Maju yang pernah beraksi untuk pasukan Perak musim lalu. Membawa Perak untuk muncul juara Piala FA musim lalu. Sudah mempunyai 2 peluang terbaik untuk meledakkan gol permulaan. Apapun sepakan penjuru daripada Wiratnom. Sekali lagi Wiratnom ke tengah. Bahaya kedudukan ini. Dikeluarkan oleh Nazrul. Apapun Kita Maju masih lagi memegang bola ke tengah. Mencari Syamsul Saad. Untuk Yuhas. Sekali lagi Yuhas. Percubaan volley. Asakan awal daripada pasukan Perak Darul Rizwan. Sayang sekali. Amri Yahya dikasari oleh pemain pasukan Perak. Sepakan percuma diberikan oleh Ibrahim Muhammad. Bambang Pamungkas 33 gol sudah pun dijaringkan beliau dalam saingan tempatan musim ini. Bahaya kedudukan ini. Syukur Adan melebarkan ke sebelah kanan untuk Eli Aiboy. Eli Aiboy cuba melakukan hantaran ke tengah. Sama gambaran terlepas untuk Abdullah. Di Surendran cuba menghantar kepada Eli Aiboy. Namun terlalu kuat Eli Aiboy.
pemain daripada Indonesia yang dibawa oleh pasukan Selangor daripada Kelab Persia Jakarta. Miscue daripada Nazrul Irwan, namun dikawal dengan baik oleh pertahanan Selangor. Satu antaran yang baik, sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Satu tolakan sebenarnya dilakukan oleh Syamsul Saad sebentar tadi. Bambang Pamungkas, kita lihat sekali lagi, tiru sebenarnya. Tiru Murugan menolak Bambang Pamungkas yang mempunyai peluang untuk melakukan larian. Bahaya kedudukan ini. Kita tahu Selangor mempunyai beberapa pemain yang mampu untuk melakukan rembatan ataupun percubaan daripada luar kotak. Di Surendran adalah antara pemain yang sememangnya banyak melakukan percubaan tepat daripada luar kotak. Dan setakat ini beliau telah melakukan 2 jaringan menerusi sepakan percuma dari jarak 25 ke 30 ela ini. Apapun kita lihat, 3 pemain, Samba, Bambang Pamungkas dan juga Surendran, berada di sana untuk melakukan set piece. Apakah helah yang diterapkan oleh Dollah Saleh kepada ketiga-tiga pemain ini? Sama-sama kita nantikan. Bambang mudah pelan, Bambang! Itulah dia, Bambang Pamungkas. Satu sepakan yang begitu mudah, begitu perlahan kita lihat, namun cukup untuk menerjah jaring menewaskan Hamsani Ahmad. Apakah yang sudah terjadi kepada Hamsani? Bergegak gempita Stadium Shah Alam. Boleh saya katakan 50,000 penyokong merah kuning bersorak riang. Ulang tayang mudah daripada Bambang Pamungkas tidak dapat digapai oleh Hamsani Ahmad. 1 Selangor, 0 Perak. Di Surendran, antara watak yang mungkin tadi melakukan dummy yang mungkin mengelirukan Hamsani Ahmad. Apapun kedudukan ketika ini, Selangor mendahului dengan 1-0. Perak mengancam peluang untuk kita maju. Kembali ke belakang, sudah pun offside Syahrul Nizam. Dan Sari Sabian, berusia 27 tahun, pernah mewakili pasukan MPPJ dan juga pasukan Olimpik 2000. Tony Neto gelisah nampaknya. Apapun perlawanan masih awal. Baru saja masuk minit ke-9. Perak masih lagi mempunyai masa yang begitu banyak untuk memburu gol penyamaan. Syukuradan. Sudah pun offside kedudukan Brian Fuentes. Sejarah pertembungan kedua pasukan dalam saingan perlawanan akhir Piala FA memangnya menarik. Selangor dan Perak mara ke perlawanan akhir Piala FA Sulong yang pertama kali diadakan pada musim 1990, di mana pasukan Perak muncul juara. Setahun selepas itu, pada tahun 1991, kedua-dua pasukan satu percubaan daripada Amri Yahya. Sepakan deras yang begitu cantik, namun sedikit saja melepasi palang.
Apapun, kembali kita kepada fakta. Setahun selepas itu, pada musim 1991, Perak dan Selangor sekali lagi mara ke perlawanan akhir. Dan pada ketika itu, pasukan Selangor berjaya menebus apa yang disifatkan sebagai dendam apabila menjulang Piala FA pertama mereka dengan menewaskan Perak 1-0. 6 tahun selepas itu, Selangor sekali lagi mara ke perlawanan akhir pada musim 1997 untuk menjulang Piala FA kedua. Dan setelah menewaskan pasukan Pulau Pinang juga dengan keputusan 1-0. Pada tahun 2001, Selangor menumbangkan pasukan Sarawak Bumi Kenyalang juga dengan keputusan 1-0 untuk menjulang Piala FA ketiga bagi gergasi merah kuning. Manakala Perak setelah menjulang Piala FA pada 1990, mereka terpaksa menunggu 12 tahun peluang untuk kita maju. Abdoulaye Traore sebenarnya yang mendapat peluang sebentar tadi. Lambungan yang baik mencari Abdoulaye, namun tandukan beliau sedikit tersasar daripada palang, terlalu tinggi. Baiklah, Perak sebenarnya mara ke perlawanan akhir pada musim 2002 menentang dengan Pulau Pinang. Bagaimanapun mereka tewas dengan 1-0. Dan kali kedua mereka menjulang trofi Piala FA adalah pada tahun 2004 setelah menewaskan Terengganu dengan keputusan 3-0 menerusi jaringan pada masa tambahan. Begitulah rentetan serta sejarah Piala FA bagi kedua-dua pasukan ini. Syukur Adan cuba melakukan hantaran ke tengah untuk mencari Ali Aiboy. Ryan Fuentes antara penjaring terbanyak bagi pasukan Selangor pada musim ini. Beliau memegang watak ataupun memegang peranan yang begitu penting, terutama dalam barisan jentera serangan pasukan Selangor. Gandingan Fuentes, Ali Aiboy dan juga Bambang sememangnya digeruni. Fuentes telah menjaringkan 28 gol, 7 gol dalam saingan Piala Malaysia, 5 gol dalam saingan Piala FA, dan juga 22 dalam saingan Liga Perdana. Surendran mencari Fuentes, namun Myron Yuhas kemas kawalan daripada Yuhas untuk menghalang larian pantas daripada Brian Fuentes. Saya difahamkan 81,000 penyokong daripada kedua-dua pasukan hadir ke stadium untuk menyaksikan pertembungan kedua-dua pasukan malam ini. Pasukan Perak membawa lebih 50 buah bas penyokong-penyokong mereka. Dan saya harapkan dan pastinya kita semua mengharapkan agar situasi sebegini dapat diteruskan dalam saingan Piala Malaysia, perlawanan akhir Piala Malaysia pada 1 Oktober nanti, dan juga
dalam saingan Liga musim depan. Peluang untuk Perak, apapun sudah berada dalam posisi offside. Ahmad Syarul Azhar antara pemain senior, pemain paling senior dalam pasukan Perak, sama dengan pasukan Seladang pada musim 1998. Selepas itu beliau berkunjung ataupun berhijrah untuk bersama dengan pasukan Negeri Sembilan seketika, sebelum kembali bersama pasukan Perak. Wiratnom atau nama Islamnya Daniel Fazli Abdullah. Balik kepada Wiratnom. Abdullah cuba melakukan hantaran kepada Tiro Murugan yang melakukan overlapping untuk Bambang, namun pantas dikeluarkan oleh Marin Juhas, pemain import dari Slovakia. Berusia 30 tahun saya kira. P. Gunalan, pemain muda dari Selangor, yang dibimbing, yang dibawa oleh Dola Salih. Ternyata kehadiran beliau memperkuatkan barisan pertahanan pasukan Selangor yang ketika ini nampaknya sering merehatkan Saiful Nizam. Chan Win Hong untuk Marin Juhas, mencari Syahrul Nizam. Tiro Murugan, pemain muda berusia 22 tahun. P. Gunalan, dua pemain di hadapannya, mampukah dia melepaskan diri? Tackle daripada Tiro. Ini adalah perlawanan akhir pertama bagi Tiro Murugan. Sebelum ini beliau sekadar berada di bangku simpanan ketika mewakili pasukan Perlis musim lalu. Tapi pada malam ini Tony Neto meletakkan beliau sebagai pertahanan utama. Lalu kuat sepakan daripada D. Surendran. Putaran ke dalam untuk pasukan Selangor. Permainan sudah pun masuk minit ke 19. Sudah hampir 20 minit permainan berlangsung. Selangor ketika ini masih mendahului dengan 1-0, gol hasil jaringan Bambang Pamungkas, pemain import pasukan Selangor Darul Ihsan. Abdullah Traore cuba melepaskan diri daripada 3 pemain. Abdullah, ya, sepakan gol untuk pasukan Selangor. Perak memburu kejuaraan berganda musim ini setelah berjaya meraih trofi Sumbangsih. Peluang untuk pasukan Selangor. Amri Yahya terus. Cubaan daripada Amri Yahya.
Apakah bola percubaan itu terkena tangan pempertahanan Perak? Inilah dia anak muda. Lihat sekali lagi ulang tayang percubaan daripada Amri. Jika dari pengamatan saya, mungkin sepakan Amri terkena. Ya, terkena tangan Maden Yuhas. Bahaya kedudukan ini. Eli Aiboy. Pantas Maden Yuhas melakukan interception untuk menghalang Eli Aiboy daripada melakukan percubaan. Bahaya kedudukan ini, sepakan penjuru yang diambil oleh Eli Aiboy. Sekali lagi Eli. Sepakan ontaran ke dalam untuk Eli. Baiklah. Permainan sudah pun masuk 22 minit. Pasukan Selangor masih lagi mendahului dengan 1-0 hasil jaringan Bambang. Bolehlah dikatakan permainan agak seimbang di 20 minit pertama. Satu terjahan keras dilakukan oleh Sambagamaran ke atas kapten pasukan Perak, Ahmad Syarul Azhar. Lihat ulang tayang. Terjahan yang sepatutnya boleh memberikan kad kuning kepada Sambagamaran. Namun pengadil perlawanan saudara Ibrahim Muhammad hanya memberikan amaran lisan kepada Samba. Selamat datang kita ucapkan kepada co-komentator saya, iaitu saudara Khaide Buyong. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah Khaide, mungkin Khaide boleh memberikan sedikit pandangan. Khaide sendiri pernah untuk membimbing pasukan Perak dan juga Selangor. Okey, terima kasih. Kalau kita tengok Jaringan sudah dilakukan. gol jaringan Perak. Inilah dia. Gol penyamaan Perak. Telah diduga. Ketika kita baru saja bersama dengan Khaide, jaringan pertama ataupun gol penyamaan telah pun dilakukan oleh pasukan Perak menerusi Abdullah Traore. Mungkin kita dapat melihat ulang tayang. Jamsani Sahabian terkejut seketika. Ini dia ulang tayang. Percubaan hantaran daripada Syahrul Nizam. Lepas pertahanan Selangor memberi ruang kepada Traore untuk melakukan percubaan. Khaide. Gol yang dijaringkan tadi memanglah mudah. Tapi penjaring gol ini memang cool untuk menjaringkan gol untuk penyamaan negeri Perak. Satu setting yang agak menarik yang dilakukan oleh pasukan Perak, Khaide. Ya, memang satu setting yang cukup menarik. Dan ini diakhiri dengan penyudah yang begitu baik sekali. Baiklah, satu sama untuk kedua-dua pasukan Selangor dan juga Perak. Mereka kembali terikat. Saingan nampaknya semakin menarik. Perlu anda ingat bahawa kedua-dua pasukan pada musim ini, pertembungan atau rekod pertemuan mereka, Perak telah pun berjaya untuk menewaskan Selangor dalam saingan Piala Malaysia. Selepas itu mereka sekadar mencatat keputusan seri. Percubaan yang baik daripada Bambang. Apakah beliau berada di posisi offside, Khaide?
Clear offside ya. Memang jelas sekali. Memang clear offside. Brian Fuentes berada di posisi offside. Bench ataupun pemain-pemain simpanan pasukan Selangor sudah pun bersorak. Mereka jangkakan Brian Fuentes berjaya untuk melakukan gol kedua, untuk menjaringkan gol kedua. Kita lihat sekali lagi. Kedudukan Brian Fuentes memangnya jelas berada di posisi offside. Baiklah Kaide, secara keseluruhan bagaimana Kaide melihat reputasi kedua pasukan dalam perlawanan akhir malam ni? Bagi saya kedua pasukan ini bermain bermati-matian. Mereka tidak berdiri tapi semua pemain berlari, menentukan bahawa pemain itu cergas dan dapat menjaringkan dan menghantar bola dengan begitu baik sekali. Penguasaan, jika dilihat dari segi penguasaan bola, pasukan mana yang Kaide lihat setakat ini berjaya untuk melakukan menguasai possession? Setakat ni pasukan Selangor membuat possession football dengan begitu baik. Tapi pasukan Perak juga orang kata memberi halangan yang begitu kuat sekali. Yalah, nampaknya ketiadaan Kita Manjo dan juga Kenan Takuma tidak menghalang Perak untuk memberi persembahan terbaik. Percubaan daripada Kita Manjo. Satu percubaan yang begitu baik, hampir-hampir saja memerangkap jam Sari Sabian. Penyudahan yang kurang baik. Tapi bagi saya pertahanan Selangor membuat kesilapan sikit, tidak menjaga. 3 orang menjaga seorang pun tak boleh menghalang. Baiklah, posisi jika kita lihat sekarang, Perak sudah mula untuk mengatur serangan demi serangan yang tampak kian berbahaya, terutama daripada gandengan Abdullahi Traore dan juga Kita Majo. Jika sebelum ini kita lihat Selangor lebih banyak menguasai permainan, Syamsul Saad untuk Wiratnom, balik kepada Syamsul. Awalan yang baik daripada Chan Wing Hong ke belakang. Kaide melihat tekanan, jika kita lihat dari segi tekanan, siapakah, pasukan manakah yang lebih tertekan dalam perlawanan akhir ini? Okey, bagi saya tengok pemain Selangor bermain dengan begitu baik. Mana mereka main 4 pemain penyerang. Setakat ini mereka main dengan 4-3-4. Perlu diingat, Selangor mempunyai satu lagi perlawanan akhir yang mereka harus harungi. Pertembungan dengan Perlis pada 1 Oktober nanti. Jadi mungkin Kaide, apakah Kaide melihat Selangor yang mara dalam 2 perlawanan akhir ini akan memberikan menjejaskan tumpuan pemain? Okey, kalau kita tengok perlawanan akhir ini memanglah terlalu dekat. Kalau kita tengok 2 perlawanan akhir 2 minggu ini akan menjejaskan pemikiran pemain, fizikal pemain dan banyak lagi perkara yang perlu kita ketahui. Dan pada perlawanan dengan Perlis nanti, Selangor berhadapan dengan pasukan yang lebih kuat daripada pasukan Perak. Itulah dia cabaran yang harus diharungi oleh pemain-pemain atau kesebelasan utama pasukan Merah Kuning. Apapun asakan ketika ini cuba dilakukan oleh Perak, Kita Maju bertembung dengan D. Surendran. Bagaimana Kaide melihat pemain ini, Kita Maju? Okey, dia seorang pemain yang begitu berbahaya dan malam ini dia bermain dengan begitu baik sekali dan telah pun menjaringkan 1 gol. Dan ini membuat dia lebih, orang kata, bersemangat untuk menjaringkan lebih banyak gol.
Baiklah, sepakan percuma untuk pasukan Perak. Terus ke tengah, bahaya Selangor. Satu lagi peluang daripada set piece yang dirangka oleh pemain-pemain Perak. Daripada Wiratnom ke tengah, 2 pemain. Chan Wing Hong dan juga Kita Majo saya kira mempunyai peluang untuk melakukan tandukan. 4 lawan 3. Sekali lagi percubaan daripada jarak jauh daripada Kita Majo, bersorak penyokong-penyokong pasukan Perak. Nampaknya corak asakan ataupun serangan KD. Ya, ini Sudah serangan-serangan beralih yang sudah berbalik kepada pasukan negeri Perak pula. Ini membuat pasukan pertahanan Selangor tidak mengambil man marking masa dalam defending zone. Ini yang perkara yang kita perlu tahu. Mereka kena ambil orang dalam defending zone, mesti ambil man to man marking. Man to man marking memang penting dalam keadaan begini. Baiklah, Brian Fuentes, Gunalan Amri Yahya sebenarnya. Ahmad Syahrul ke tengah mencari 2 permata hitam. Kembali dikuasai oleh Amri Yahya. Cuba melepasi Tiru. Satu tackle bersih daripada Tiru untuk memberikan lantaran ke dalam kepada pasukan Selangor Darul Ehsan. Ya KD, nampaknya ketiadaan Frank Seto dan juga Ken Nandakuma seakan tidak menjejaskan langsung Ya, apa yang saya tengok begitulah. Mana mereka mempunyai pemain yang boleh mengganti tempat-tempat mereka ni. Itulah penting kita mempunyai barisan simpanan yang setara. Chan Wing Hong antara mencari Kita Majo. Awalan yang kurang kemas daripada Syukur Adan. Inilah dia birthday boy pada malam ini. Hari jadi yang ke-26 KD bagi Syukur Adan. Beliau bertekad untuk membawa pulang Piala FA sebagai hadiah. Dia perlukan kemenangan untuk hadiah dia. Inilah dia. LI Boy cuba mencari rakan senegara Bambang Pamungkas. 3 pemain menghalang Bambang. Wiratnom ke tengah cuba mencari Abdullah. Namun kawalan daripada Kes Magamaran. Sepakan percuma untuk pasukan Selangor. Nazrul Irwan untuk Samba pada Ahmad Tarmini Saiban yang bertindak sebagai last man untuk Selangor setelah ketiadaan Saiful Nizam. Maren Yuhas diasak oleh LI Boy, memaksa beliau untuk menyepak bola keluar. Di surrender untuk Bambang Pamungkas. Cantik tackle daripada Yoganathan. Mencari Kita Majo. Kita Majo, masih lagi Kita Majo. Begitu suka sekali untuk dapat bola di kakinya, menahan pemain ini. Seberang sana untuk Syahrul Nizam. Cantik kawalan Syahrul Nizam. Ahmad Syahrul mencari Kita Majo atau Abdullah. Ahmad Syahrul Nizam mencuba. Lemah percubaan daripada Syahrul. Saya nampak pemain pertahanan Selangor pun kena backup sikit. Mana mereka tidak mengambil orang dalam keadaan bahaya.
Mereka hanya melihat pemain datang tapi tidak mengambil man to man marking. Ini yang ketara saya nampak. Apakah mungkin kerana ramai pemain Perak yang melakukan asakan? 4 pemain yang mungkin Itu susah bagi mereka. salah satu daripada sebabnya. Tapi mereka mesti memanggil pemain midfield untuk menolong mereka. Jadi pemain midfield, pemain tengah harus memainkan peranan untuk membantu barisan pertahanan. Kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Perak. Memangnya gandengan Syarul Nizam Ahmad Syarul, Keita Maju Abdullahi dan juga Yoga bergandengan untuk melakukan gerakan-gerakan berbahaya ke arah kubu pertahanan pasukan Selangor. Bala Saleh nampaknya yang gelisah. Jika tadi beliau lega, pasukan Selangor berjaya untuk mendahului dengan 1 gol kosong hasil jaringan Bambang. Namun pasukan Perak menyamakan kedudukan menerusi Keita Maju. Hamsani Ahmad bersama pasukan Perak sejak tahun 2002 melakukan hantaran atau sepakan gol, namun dikawal oleh Ahmad Tarmini Saiban ketika ini. Mudah kawalan daripada Chan Win Hong. Untuk Syukuradan, Samba melebarkan ke sebelah kiri, namun Bambang sudah pun offside. Syamsul Saad, Jenderal di bahagian pertahanan bagi pasukan Perak. Kurang kemas sepakan daripada Syamsul. Pemain harus memberikan tumpuan sepenuhnya. Sedikit kesilapan akan membawa padah. Aidil sebagai bekas jurulatih dan juga pemain, tekanan di perlawanan akhir saya pasti sememangnya amat tinggi ya. Memang betul. Kalau kita tak pemain perlawanan akhir ni memanglah begitu tinggi tekanannya daripada setiap pemain. Jadi bagaimana biasanya sebagai pemain dia untuk mengawal emosi dan juga Selalunya kita kena tenangkan diri kita dulu. Dan kita perlu bermain mengikut rentak dan fokus kita mesti ada. Dan baru kita dapat rentak permainan. Eli Aiboy, satu gerakan yang menarik tadi dilakukan oleh Eli, cuba menggelecek pertahanan pasukan Perak. Namun apapun sepakan percuma diberikan kepada pasukan Perak. Bahaya kedudukan ini. Abdullahi Traore cuba untuk melepasi kawalan Ahmad Tarmini Saiban. Keadaan begini yang begitu bahaya. Kalau kita tengok pasukan Perak ada 3 pemain dan pemain pertahanan Selangor hanya ada 3 orang. Ini yang bahaya saya kata. Tidak ada seorang free man yang ingin membantu permainan pertahanan Selangor. Mana kalau sekiranya last man itu terlepas. Dan itu one to one. Corak permainan terbuka yang diamalkan oleh kedua-dua pasukan nampaknya merancakkan lagi permainan. Samba untuk Ahmad Tarmini, kembali kepada Samba Gamaran. Cuba mencari Syukuradan. Tiru. Disekat pula di situ untuk Amri Yahya. Cuba melakukan hantaran ke tengah Amri, bahaya. Pamungkas. Hantaran silang yang dah dilakukan oleh Amri Yahya. Satu hantaran yang baik.
Nasib baik tidak ada pemain untuk melakukan follow up. Kembali kepada Syukur Adan. Amri Yahya masuk ke dalam. Dikeluarkan oleh Syamsul Saad. Atau lebih mesra dipanggil dengan panggilan Choi di kalangan rakan-rakan sepasukannya. Nama timbangan itu. Nama timbangan Choi. Saya pasti Ya. Kaide. Saya pun manggil dia Choi. Bagaimana pemain ini? Pemain ni pemain yang seorang yang sabar, yang bekerja keras, tapi kadang-kadang terlalu perlahan atas satu keadaan. Ada musim lalu peluang sekali lagi, terjatuh pula Bambang Pamungkas. Apa yang saya nak katakan pada musim lalu, Choi diberikan tanggungjawab sebagai kapten di perlawanan akhir ketika menentang Terengganu, dan beliau berjaya untuk membawa pasukan Perak muncul juara. Bagaimanapun pada kali ini Ahmad Syarul Azhar, saya rasa watak yang satu lagi biasa bagi Kaide. Ya, memang anak murid saya dulu masa saya melatih pasukan negeri Perak. Diberikan tanggungjawab sebagai kapten pasukan Perak. Baiklah, masakan daripada pasukan Selangor, Eli Aiboy. Terus daripada Eli Aiboy. Gol! Satu Memang percubaan baik jaringan itu. Satu percubaan yang tidak dijangka sebenarnya. Percubaan yang tidak dijangka oleh Hamsani Ahmad. Jaringan yang cukup baik. Bagi saya 40 ela di penjuru kiri penjaga gol, dan ini tidak boleh diselamatkan oleh penjaga gol yang mana-mana pun. Itulah dia Eli Aiboy. Lihat ulang tayang hantaran daripada Amri Yahya. Satu turning. Eli melakukan lempatan tepat ke penjuru kiri pintu gol pasukan Perak. Turning yang baik daripada Eli. Lempatan deras menuju ke penjuru pintu gol Perak untuk menewaskan Hamsani buat kali kedua. Selangor 2, Perak 1. 2 minit saja lagi perlawanan berbaki. Jamsari Sabian. Satu asakan ataupun percubaan yang dilakukan oleh pasukan Perak. Mereka mempunyai peluang untuk mencari gol penyamaan menerusi sepakan penjuru ini. Syarul Nizam. Sepakan penjuru daripada Syarul ke tengah, mencari Syamsul Saad. Dikejar oleh Yoga. Namun kawalan yang baik daripada pemain Selangor mencari Bambang Pamungkas. Baik daripada Bambang. Brian Fuentes berada di penjuru sebelah sana. Namun asakan yang baik pula daripada Wiratnom, saya kira. Wiratnom kan dulu. Halangan kepada Maren Yuhas. Untuk Chan Wing Hong, Wiratnom dilebarkan kepada Tiru. Ke tengah mencari Gita Majo. Namun dipintas oleh pertahanan pasukan Selangor. Ya, adalah Saleh menenangkan pemain-pemainnya, meminta pemain-pemain beliau untuk memperlahankan corak permainan. 1 minit masa tambahan. Nampaknya Kaide Perak mempunyai peluang daripada Ahmad Syarul Azhar. Berbahaya. Percubaan yang berbahaya tapi tidak kena sasaran. Apakah beliau mempunyai option? Kita akan lihat ulang tayang sebentar lagi.
Apakah akan ada ulang tayang? Cubaan daripada Ahmad Syahrul Azhar. Apapun pengadil, permainan akan menamatkan separuh masa 45 minit yang pertama. Sebentar saja lagi. Tumpuan ketika ini kepada pengadil perlawanan, Saudara Ibrahim Muhammad. Bambang Pamungkas meletakkan Selangor 1-0. Sebelum kita maju menjaringkan gol penyamaan bagi pasukan Perak. Dan Eli Aiboy meledakkan gol kedua untuk membolehkan Selangor mendahului 2-1. Pada masa ini tamat babak pertama, separuh masa pertama. Khairil, bagaimana Khairil melihat keseluruhan 45 minit yang pertama? Okey, kalau tengok 40 minit yang pertama ni sungguhlah menarik. Semua pemain bermati-matian bermain, dan ini adalah orang kata bola sepak final yang kita nak tengok. Semua orang bermati-matian. Tak kira main pertahanan, main tengah dan main penyerang. Dan semangat mereka begitu tinggi sekali untuk bermain. Baiklah, inilah kepuasan daripada penyokong-penyokong yang dapat kita saksikan. 45 minit pertama, Selangor 2, Perak 1. Kita berhenti seketika. Mula separuh masa kedua, 45 minit kedua, yang akan menentukan siapakah yang bakal menjulang Piala FA yang ke-16. Akan ditentukan pada akhir babak ini. Jadi Khairil, bagaimana Khairil melihat 45 minit yang kedua? 45 minit kedua ni memanglah mendebarkan, memandangkan Perak kena dapat jaringan 2 gol untuk mengatasi Selangor, dan Selangor juga hendak menambahkan gol. Ini yang sedap kita tengok ni. Setakat ini kita belum melihat apa-apa pertukaran daripada kedua-dua jurulatih. Apakah ini satu tindakan yang baik? Bagi saya, pertukaran tu sekiranya seorang pemain tu tidak bermain dengan baik, boleh kita tukar. Tapi kalau saya nampak di babak pertama, semua pemain bermain dengan baik, jadi tak payah kita tukar. Baiklah, asakan daripada Nazrul Irwan terhadap kita maju sebentar tadi. Perak ketika ini sedang mengorak serangan. Apapun lontaran ke dalam diberikan kepada pasukan Selangor. Amri Yahya untuk Samba kepada Syukur Adan. Bergerak Bambang Pamungkas mencari ruang. Hamzani keluar, melakukan clearance. Abdullahi Traore, pemain yang menjaringkan gol penyamaan untuk pasukan Perak sebentar tadi. Masih lagi Abdullahi cuba mencari rakan senegara kita maju. Tiru kembali ke belakang untuk Hamzani Ahmad. Satu terjahan daripada K. Samba Gamaran. Samba, antaran yang cuba mencari Brian Fuentes. Apakah itu satu tindakan wajar? Itu saya agak terlalu pantas. Mereka boleh bermain lagi di midfield, tapi terlalu cepat sangat nak dapatkan gol. Ini yang sebabnya kadang-kadang mereka terbuat perkara yang tidak sepatutnya mereka buat. Seharusnya Samba mungkin mengambil sedikit masa untuk mencari option ya. Chan Win Hong tengah, dikeluarkan kali lagi oleh Samba Gamaran untuk Syukur Adan mencari Ali Aiboy. Disekat oleh dua pemain Eli Aiboy, Syaruniza Mustafa. Syamsul Saad tengah, namun hantaran beliau terlalu sukar untuk dikawal oleh kedua-dua pemain import pasukan Perak pada malam ini.
LA Boy, 3 pemain berada di dalam kotak ketika ini. Berjaya untuk mendapatkan sepakan sudut. Selangor berada di kedudukan yang selesa. Bahaya sepakan ini set piece. Tengah sudah dikeluarkan oleh Wiratnom. Kabaran bergembira untuk LA Boy, Brian Fuentes dan juga Bambang Pamungkas. Mereka telah pun akan dilanjutkan kontrak untuk musim hadapan. Jadi satu berita yang pastinya menyemarakkan lagi semangat mereka ya Kaide, Ya. untuk terus bersama dengan Selangor. Memang begitulah nampaknya. Ahmad Tarmini cari di Surendran. Tengah hantaran yang terlalu kuat. Tony Neto ketika ini nampaknya begitu gelisah. Hamsani sudah tewas 2 kali. Samba, tahanan kental, berusia 33 tahun. 14 tahun pernah mewakili Selangor sebelum berhijrah ke Sabah, kemudian kembali menabur bakti kepada pasukan kesayangan beliau. Bambang mencari Brian Fuentes, sekali lagi dikeluarkan oleh Syamsul. Ahmad Syarul belakang, balik kepada Ahmad Syarul, mencari Kita Maju. Awalan yang baik daripada Kita Maju. Kembali ke belakang untuk Syarul Nizam. Yoga Nathan ke tengah. 2 pemain Perak namun dikeluarkan oleh Ahmad Tarmini. Masih lagi belum lega barisan ataupun tubuh pertahanan pasukan Selangor. Skuadan cantik putaran daripada Syarul Nizam. Pada Syarul, cubaan terkena Pi Gunalan. Kembali kepada Syarul Nizam. Asakan sekali lagi. Kali ini Chan Wing Hong mencari Kita Maju. Tidak berjaya. Counter attack daripada Selangor. LA Boy ke tengah untuk Brian Fuentes. Peluang kemasan untuk Brian Fuentes. Bagaimana Kaide? Itu mesti gol. Tidak boleh tak ada gol. Kedudukan yang wajib gol sebenarnya. Pasti gol. Lihat sekali lagi ulang tayang. Brian Fuentes, gol sudah terpampang di hadapan beliau. Namun tapping yang dilakukan ke udara melepasi gawang ataupun palang pintu gol pasukan Perak. Inilah yang kita jadi kalau kita bermain dengan begitu tertekan. Keadaan yang tak apa agaknya berada dalam pemikiran Brian Fuentes ketika itu. Apapun kedudukan masih kekal. Selangor 2, Perak 1. Selangor kembali mengatur gerak. Lalu kuat pula hantaran daripada Samba. Tidak dapat dibaca oleh LA Boy. Tony Neto, jurulatih bagi pasukan Perak yang telah membawa banyak kejayaan untuk pasukan Perak. Ahmad Syarul
Cuba mencari rakan. Oh. Namun sebenarnya beliau percubaan terus terkena tiang. Masih lagi berbahaya. Sayang. Harizul Izwan. Satu cubaan yang baik. Pemain yang masuk. Kena tiang gol. Ini dia Harizul, hantaran cantik kepada Tamajo. Namun siapakah beliau terkena tiang. Sekali lagi. Cantik Jamsari sudah pun tertewas. Namun tiang gol menjadi penghalang. Main muda Harizul Izwan. Terselamat nampaknya pintu gol pasukan Selangor. Bahang kemuncak persaingan nampaknya semakin panas. Kita maju. 3 pemain cuba dilepasi beliau. Itulah dia orang besi bagi pasukan Selangor di Surendran. Sukadan tengah untuk Amri Yahya yang melakukan hantaran untuk P. Gunalan. Cantik P. Gunalan, namun dirampas oleh Syarul. Eli Aiboy diasak oleh pemain berjersey nombor 8 Chan Wing Hong, antara pemain senior dalam pasukan Perak. Dilahirkan pada 29 April 1977, Chan Wing Hong berusia 28 tahun. Ini adalah final yang ketiga bagi Chan Wing Hong. Pengesahan kedudukan masih kenggal. Selangor 2, Perak 1. Jamsari Sabian. Tumpuan 100%, 100% harus diberikan. Kita maju. Tidak berjaya untuk melepasi Ahmad Tarmini. Bagaimana setakat ini, Khairi? Kalau saya tengok pasukan Perak banyak membuat serangan demi serangan, dan ini melalaikan pasukan Selangor. Mereka tidak begitu kata membuat cara man marking secara menyeluruh. Counter attack yang cuba dilakukan oleh Selangor. Syukuadan ketika ini tidak sampai kepada Brian Fuentes. Nampak marah sedikit Dola Saleh. Sekali lagi Selangor cuba melakukan asakan, namun gandengan Tiru dan juga Syamsul Saad sebentar tadi berjaya menyekat. Dola Saleh memberikan arahan kepada anak buah beliau. Oh, bahaya! Hantaran yang sebenarnya cuba dilakukan oleh Tiru, namun nampaknya membahayakan kedudukan ataupun gol pasukan Selangor. Abdullahi Traore. Tony Neto memberikan arahan kepada pemain-pemain beliau.
Mas terlalu kuat pula Pigunalan. Ini ada Tiru Murugan, berusia 22 tahun. Pernah beraksi bersama pasukan Perlis, namun musim ini dibawa ke Perak. Tiru untuk Syahrul Nizam. Baik kawalan daripada Syahrul Nizam. Diving header daripada Nazrul Irwan. Selangor. Baik kawalan daripada Chan Wing Hong yang menghalang kemarahan di Surendran. Percubaan daripada pasukan Perak sebentar tadi, Syahrul Nizam Mustafa yang cuba melakukan hantaran daripada Abdullahi Traore. Diving header atau lompatan yang dilakukan oleh Kita Maju sebenarnya hampir sahaja menewaskan Jamsari Sabian. Sepakan gol yang diambil oleh Ahmad Tarmini Saiban. Perlawanan ataupun permainan nampaknya agak perlahan sedikit, Haideh. Ya, saya agak memang mereka mengambil breather saya agak sekat ni. Satu tackle yang keras, kad kuning pertama dikeluarkan oleh pengadil perlawanan Ibrahim Mustafa kepada di Surendran. Satu terjahan yang agak keras ya Kaide. Ya. Memang kita nampak pemain tu memang main dengan begitu keras. Jadi ulang tayang bagaimana Abdullahi Traore dibentes oleh di Surendran yang sebenarnya sudah pun berada dalam situasi off ball. Sepakan percuma diambil oleh Wiratnom. Bahaya kedudukan ini Perak. Tandukan daripada Kita Maju hampir saja menewaskan Jamsari Sabian. Itu yang kita nampak memang betul. Apa yang saya kata di pemain pertahanan Selangor begitu leka dan tidak mengambil Kita Maju. Ini yang perlu pemain pertahanan Selangor improvekan. Lihat sekali lagi ulang tayang daripada Wiratnom menjakan Rizam kepada Kita Maju. Tidak ada orang yang ambil Kita Maju langsung. Seharusnya pemain-pemain atau pertahanan Selangor memberikan perhatian kepada Kita Maju yang sememangnya mempunyai ketinggian untuk melakukan percubaan melalui tandukan. Andri Yahya. Syahrul Nizam Mustafa untuk Abdullahi Traore. Kita Maju sebenarnya cantik antara 1-2, namun Jamsari sudah pun keluar untuk menyelamatkan keadaan. Awalan permainan Adel meneruskan permainan. Eli Aiboy cuba melepaskan diri daripada Muhammad Rizwan. Hantaran lintang beliau mudah dibaca oleh Hamsani. Permainan sudah pun masuk minit ke-18.
Kedudukan masih kekal dengan Selangor mendahului 2-1. Sepakan percuma diberikan oleh pengadil. Kita dapat lihat bagaimana keadaan memang keadaan berbahaya. Kalau dia tidak buat satu foul tadi, memang itu adalah jaringan bagi pemain nombor 10. ya, Tarmini Saiban terpaksa untuk melakukan pecahan ataupun menarik sebenarnya kita maju daripada terus mara ke dalam kotak penalti. Kerana jika beliau berjaya mara ke dalam kotak penalti, pasti peluang itu akan diterjemahkan kepada gol kedua untuk pasukan Perak. Apapun kedudukan, sepakan percuma dari jarak boleh dikatakan hampir 25 ke 30 elah akan diambil oleh Chan Win Hong ataupun Syamsul Saad. Kaedah biasa keadaan sebegini, siapakah yang akan melakukan sepakan? Bagi saya dekat Chan akan buat sepakan, tapi tak tahulah ini ada set pieces yang mereka atur. Strategi Kita lihat ya, Syamsul terus hanya sedikit saja melepasi palang. Maka Syamsul memangnya mempunyai mereka sepakan yang lebih baik bagi set pieces. Tapi bagi saya Chan ni lebih membuat Lebih konsisten mungkin. lebih konsisten. Ini Syamsul Saad main berusia 30 tahun bersama dengan pasukan Perak sejak 1998. Dan pernah mara ke final Piala FA pada musim 2002 dan juga tahun lalu 2004. Peluang untuk Brian Fuentes, percubaan daripada Brian Fuentes. Terus Hamsani. Cantik bacaan daripada Hamsani untuk menyekat Brian Fuentes. Counter attack itu baik sekali. Lihat sekali lagi ulang tayang. Brian Fuentes merebahkan badan untuk menjana power ataupun tenaga bagi memastikan rembatan beliau tepat ke pintu gol. Namun Hamsani lebih tangkas untuk menyekat percubaan itu. Gunalan tindak pemain tengah ketika ini. Percubaan peluang sekali lagi untuk Brian Fuentes. Fuentes setakat ini telah menjaringkan 28 gol, 7 gol dalam Piala Malaysia, 5 gol dalam saingan Piala FA dan 16 dalam saingan Liga Perdana. Dapat lihat ketika ini Selangor pula kembali untuk menguasai permainan dengan serangan-serangan yang bertali arus. Agak kerap ketika kita lihat pada perlawanan ini. Dolah keluar daripada bangku simpanan untuk memberikan arahan kepada pemain-pemain beliau. 3 lawan 2. Apakah dia akan berjaya melakukan? Itulah dia. Brian Fuentes telah melihat jago gol keluar dan dia hanya lock bola. Gol ketiga pasukan Selangor. Minit separuh masa kedua. Saya kira mungkin pada minit ke-65 Brian Fuentes meledakkan gol ketiga untuk pasukan Selangor Darul Ehsan. Apakah ini akan memastikan Piala FA sudah menjadi milik mereka? Kemungkinan ini adalah satu petanda yang Selangor akan mendapat piala yang baru.
Gegak gempita Stadium Shah Alam. 50,000 penyokong mereka bersorak keriangan. Pelukan Piala FA sudah pun terbayang di wajah pemain-pemain serta penyokong-penyokong. Namun anda perlu ingat, perlawanan masih lagi berbaki lebih kurang 22 minit. Jika tidak silap calculation saya, pengiraan saya, dan dalam masa 22 minit ini apa sahaja boleh berlaku. Bola itu bulat. Layangan kad kuning kedua diberikan oleh pengadil perlawanan. Tukaran akan dilakukan oleh pasukan Perak. Main berjersey nombor 19 akan dimasukkan. Kalau Syahrul Nizam Mustafa akan dikeluarkan. Muhammad Noor Ismail, penyerang muda, penyerang yang mewakili skuad bawah 23 tahun negara, yang akan beraksi bersama skuad sukan C negara November ini, dimasukkan oleh Tony Neta untuk memperkuatkan barisan serangan pasukan Perak. Di mana yang saya katakan, nampaknya kemasukan Muhammad Noor Ismail mungkin akan memberikan tenaga baru kepada pasukan Perak. Apakah ini pertukaran taktikal? Memang kalau kita tengok, mereka perlukan kata fresh fit untuk berlari, especially pemain tengah. Dan Syahri Sabian melonjak untuk melakukan tangkapan yang begitu kemas bagi menghalang hantaran daripada Muhammad Noor Ismail sebentar tadi. Amriaya. Gol ketiga pasukan Selangor. Nampaknya mereka melakukan pertukaran, memasukkan pemain berjersey nombor 23. Siapa lagi kalau bukan Khalid Jamlos, penyerang bekas penyerang pasukan Perak, dan mengeluarkan P. Gunalan. Keluarkan Amri Yahya sebenarnya. Ya, Amri yang keluar. Amri injured. Nampaknya Amri mengalami kecederaan akibat terjahan yang dilakukan sebentar tadi di awal babak kedua ini. Cubaan ataupun serangan daripada Selangor untuk Khalid. Pertama daripada Khalid Jamlos. Hampir saja meledakkan gol yang keempat untuk pasukan Selangor. Bagaimana Kadir melihat? Gol. Bola menjatuh mesti gol. Tidak boleh tak gol. Mungkin beliau terkejut kerana baru saja masuk. Tersentak nampak bola. Brian Fuentes penjaring gol ketiga pasukan Selangor. Untuk Khalid Jamlos. Terus percubaan daripada Khalid, namun terkena benteng pertahanan pasukan Perak.
Pigunalan cantik mencari Brian Fuentes. Kemas kawalan daripada Surendran. Baik pula asakan yang dilakukan oleh Muhammad Noor Ismail. Perak akan melakukan pertukaran ketiga. Nombor 16 Ahmad Nur Afendi Muhammad Yatim. Nampaknya Ahmad Syahrul Azhar ketua pasukan. Ya, saya agak memang baik membuat pertukaran. Samsul tak boleh lagi dah, dia dah keren. Dan saya agak jurulatih membuat pertukaran yang begitu baik. Apakah Kaide melihat kemampuan bagi Ahmad Nur Afendi, pemain berjersey nombor 16? Pemain ini memang laju. Dan saya fikir pemain ini boleh buat kucak kacir pemain pertahanan Negeri Selangor. Baiklah, 3 pertukaran sudah pun dilakukan oleh pasukan Perak. Yoganathan dikeluarkan di awal babak, digantikan dengan Harizul Izwan. Sebelum Muhammad Noor Ismail dimasukkan untuk menggantikan Syarul Nizam. Dan yang terakhir sebentar tadi Ahmad Syahrul Azhar dikeluarkan untuk digantikan oleh Ahmad Nur Afendi. Ahmad Nur Afendi, sentuhan pertama, peluang untuk melakukan hantaran silang. Namun terlalu keluar pula sepakan yang dilakukan oleh Nur Afendi. Jamlos, pemain yang tidak asing di kalangan penyokong-penyokong Perak. Beliau adalah bekas penjaring utama pasukan Perak. Namun pada musim ini beliau disunting oleh Selangor. Nampaknya Kita Maju sudah pun berada di posisi offside. Bahagian daripada penyokong-penyokong pasukan Perak yang nampaknya agak gelisah dengan kedudukan ini, ketinggalan dengan 2 gol. Permainan sudah pun masuk minit ke-31 dan mereka harus menambah atau meningkatkan asakan, terutama bahagian jentera serangan, untuk mencari 2 gol bagi sekurang-kurangnya mengheret perlawanan ke masa tambahan. Baik, kawalan, peluang untuk pasukan Perak. Kita Maju dikeluarkan. Apa sudah jadi dengan pertahanan Selangor? Satu peluang yang disia-siakan oleh Kita Maju. Melihat penonton yang kaide. Kita Maju sudah pun, peluang sudah pun terbuka. Kesilapan daripada Pigunalan. Namun kita lihat bagaimana sepakan daripada Kita Maju dikeluarkan oleh Nazrul Irwan. Kecewa Kita Maju. Itulah dia tekanan, bahang tekanan perlawanan akhir. Sedikit saja kesilapan boleh membawa padah. Lalu kuat pula hantaran daripada Harizul Izwan, main gantian yang dibawa masuk. Seolah walaupun mendahului dengan 2 gol ketika ini, beliau masih lagi berdiri di bahagian kotak D, bangku simpanan.
Tigunalan. Hantaran mencari Khalid Jamlus, namun dipintas oleh Syamsul Saad. Baik kawalan Muhammad Noor. Tiru pada Nur Afandi. Cantik Abdullah, namun terlepas pula Brian Fuentes ketika ini. Kemas gerakan daripada Brian Fuentes. Terlepas untuk Bambang Pamungkas. Hamzani keluar. Bambang terlepas peluang. Apapun Perak mengatur gerakan, rasakan. Namun kawalan daripada Nazrul Irwan dipersalahkan beliau. Ada menyasari Nur Afandi. Ini Nazrul. Bekas pemain Melaka. Balik ke Selangor untuk menabur bakti bersama Merah Kuning. Dikeluarkan oleh P. Gunalan untuk Khalid Jamlus. Eli Aiboy, gandengan yang baik, balik kepada Khalid. Khalid untuk Eli Aiboy sekali lagi. Bambang kosong di bahagian sebelah sini. Eli Aiboy, apakah beliau dapat? Tidak berjaya untuk melakukan hantaran. Lambat sikit menghantar kepada kawannya. Kalau tidak memang taringan oleh Bambang tadi. Abdullah sebelah sini untuk Nur Afandi. Hantaran beliau pula terlalu lemah dan mudah dikawal oleh pertahanan pasukan Selangor. Clearance daripada Brian Fuentes. Tiru Nur Afandi. Aizul Izwan, cantik untuk Muhammad Noor. Lepas Khalid untuk Eli Aiboy, bahaya kedudukan ini. 4 lawan 3. Khalid Jamlus, apakah dia akan melorongkan kepada Brian Fuentes untuk Bambang? Begitu cantik sekali gerakan daripada pasukan Selangor. Namun sedikit saja kesilapan. Kita maju. Muhammad Noor cuba membuka ruang. Terus daripada Abdullah. Nampak agak suka Kaidi pemain-pemain serangan. Agak ini. Kalau kita tengok sekali pasukan Selangor telah menurunkan ramai pemain-pemain bertahan mereka. Ini dapat 6 orang. Pasukan Perak untuk menebus Menebusi kubu pertahanan Negeri Selangor. Kita dapat lihat ketika ini hanya Muhammad Noor dan juga Kita Maju yang kerap melakukan hasakan di dalam kotak penalti. Ya, sedangkan ni, pemain lain lebih banyak berada di tengah. Yalah, ini ada satu strategi mana mereka telah pun menurunkan pemain yang baru masuk. Orang kata fresh speed untuk berlari dan dua pemain atas ni untuk menjadikan gol. Itulah dia, mungkin taktikal ataupun strategi taktikal yang cuba dilakukan oleh Tony Neto. Lihat cubaan sebentar tadi daripada pemain Perak. Sebahagian penyokong Perak nampaknya kian gelisah. Muhammad Noor Ismail, cubaannya tersasar, agak keluar jauh daripada pintu gol pasukan Selangor. Wiratnom ke belakang untuk Syamsul Saad. Brian Fuentes mencari Bambang, namun Bambang sudah pun offside.
Clearance yang dilakukan oleh Di Surendran. Permainan sudah pun masuk minit ke 38. Hanya kurang 7 minit saja lagi. Peluang untuk pasukan Seladang, pasukan Perak Darul Rizwan untuk sekurang-kurangnya mencari 2 gol bagi mengheret permainan ke masa tambahan. Apakah mereka akan berjaya untuk mencari 2 gol ini? Kaedah jika dilihat pada corak permainan ketika ini, apakah mereka mampu untuk mencari gol? Pasukan Selangor begitu kental sekali. Sekarang ni mereka berturun bertahan, ke semua pemain berturun bertahan. Ini yang patut dibuatlah kita saat akhir. Sepakan percuma untuk pasukan Perak. Terus daripada Chan Win Hong. Hanya sedikit saja melepasi palang. Hadir perlawanan Ibrahim Muhammad. Mungkin ditanya, disapa oleh pemain Perak sebentar tadi, menanyakan mungkin berapa minit lagi permainan berbaki. Dan serangan ketika ini dilakukan oleh Selangor. Eli Aiboy. Terus daripada Eli. Bahaya pemain ini. Ya, satu counter yang begitu baik. Lihat sekali lagi ulang tayang. Terus sepakan volley yang dilakukan oleh Eli Aiboy sambil berlari beliau menendang. Ya, ini yang kita nak dari pemain kita sendiri. Tidak ramai pemain kita. Tidak ramai yang boleh buat begitu. Nampaknya seluar Bambang Pamungkas pun dah koyak sedikit. Mungkin asakan daripada pemain lawan. Adakah Bambang akan melakukan pertukaran seluar? Ya. Agak tinggal berapa minit lagi. Jangan teruskan permainan. 4 minit bagi Selangor untuk menjulang Piala FA 2005. Peluang ketika ini Selangor untuk menambah jaringan. Untuk Bambang. Gol pemusnah. Gol kedua daripada Bambang Pamungkas untuk meletakkan Selangor mendahului 4-1. Inilah dia gol pemusnah yang kita katakan. Sejarah nampaknya akan tercipta di Stadium Shah Alam pada malam ini. Selangor akan menjulang trofi Piala FA yang ke-4 bagi mereka. Mungkin terlihat hantaran daripada Eli Aiboy. Terus pada Bambang yang melakukan diving header, mencari bucu ataupun penjuru. Gol pasukan Perak. Penyokong-penyokong Selangor sudah pun melambai-lambai tangan kepada penyokong. Gol pula untuk pasukan Perak. Gol kedua daripada pasukan Perak. Muhammad Noor Ismail. Kurang 1 minit. Wiratnam hantaran ke tengah, mencari pemain-pemain serangan mereka.
Okey, sama gambaran. Kurang seminit saja lagi permainan. 90 minit, masa 90 minit permainan akan tamat. Tambahan masa 2 minit ditunjukkan oleh penolong pengadil Manjit Singh Balbir Singh. Itulah masa yang diperolehi oleh pasukan Perak untuk sekurang-kurangnya merapatkan lagi jurang, mencari 2 lagi gol untuk mengheret permainan ke masa tambahan. Mampukah dalam situasi sebegini, bolehkah? Agak memang tidak boleh dibuat apa lagi oleh pasukan Perak. Mereka pun telah bermain mati-matian. Dan saya tengok semua pemain memang keletihan saat akhir ini. Apatah lagi bila kalah 4-2. Baiklah, nampaknya Tony Neto terpaksa melupakan harapan untuk menjulang trofi Piala FA. Perak musim ini nampaknya hanya sekadar berpuas hati dengan trofi Piala Sumbangsih, Piala Sultan Ahmad Shah. Peluang untuk Selangor menerusi Eli Aibai. Satu peluang yang disia-siakan. Terlihat bagaimana Khalid Jamlus membuka peluang untuk Eli Aibai, namun sepakannya terlalu kuat. Senam saya agak menjaringkan gol. Jika tidak, pasti lebih banyak jaringan pada malam ini. Apapun, 90 minit permainan sememangnya telah memaparkan aksi-aksi yang menarik. Semangat kesukanan yang begitu tinggi kita dapat saksikan daripada kedua-dua pasukan pada malam ini. Pengadil Ibrahim Muhammad akan meniup whistle pada bila-bila masa saja lagi. Apakah ini peluang terakhir untuk Perak melakukan percubaan? Ya, itu dia. Tamat sudah. Kemuncak saingan Piala FA 2005 yang menyaksikan pasukan Selangor Darul Ehsan gergasi merah kuning menjulang trofi Piala FA untuk kali keempat dalam sejarah pembabitian mereka di saingan Piala FA ini. Gegak gempita Stadium Shah Alam. Penyokong-penyokong pasukan merah kuning bersorak kegirangan penuh ceria melihatkan pemain-pemain mereka mengembalikan kebangkitan pasukan Selangor Darul Ehsan. Khairil, bagaimana Khairil? Okey, kalau kita tengok memanglah Selangor memang layak untuk menjadi juara. Walau bagaimanapun saya memberi syabas dan tahniah kepada pasukan Perak kerana telah bermain bermati-matian. Tapi apakah daya Selangor dapat menjadikan 4 gol? Tentangkan Perak hanya menjadikan 2 gol saja. Dan peluang-peluang kemasan itu ada. Tapi mereka tidak menjadikan gol dengan begitu baik untuk mengatasi pihak lawan. So, syabas sekali lagi negeri Selangor. Tahniah Selangor. Inilah dia wajah-wajah keriangan penyokong-penyokong Selangor. Mereka kini berada di landasan terbaik untuk menjulang 3 piala. Minggu depan mereka akan bersama dengan pasukan Perlis untuk saingan akhir Piala Malaysia. Ketua pasukan syukur dan hadiah birthday yang paling berharga bagi beliau. Ulang tahun ke-26 bagi beliau. Kita akan berhenti seketika untuk commercial break. Kita kembali selepas ini.
Perlawanan akhir Piala FA 2005. Trofi Piala FA telah pun kita ketahui siapakah juaranya. Selangor Darul Ihsan, pasukan bimbingan Dola Saleh. Dan ketika ini penyampaian hadiah dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Shah, Sultan Perak, kepada pasukan Perak yang muncul naib juara. Turut berada di pentas adalah Datuk Seri Ibrahim Saad, Setiausaha Agung bagi Persatuan Bola Sepak Malaysia, dan juga Naib Presiden Datuk Raja Ahmad Raja Zainuddin, Datuk Raja Ahmad Zainuddin Raja Omar. Pemain terbaik bagi perlawanan akhir Piala FA 2005 telah pun diumumkan. Eli Aiboy, pemain pasukan Selangor, telah ditabal selaku pemain terbaik pasukan ataupun perlawanan akhir. Dan seterusnya itulah dia, pasukan Selangor Darul Ihsan dijulang ditabal selaku juara Piala FA 2005. Kemenangan yang keempat bagi pasukan Selangor dalam sejarah penampilan di perlawanan akhir Piala FA. Kali pertama mereka menjulang Piala FA pada tahun 1991. Kemudian 1997 menewaskan pasukan Pulau Pinang. Dan kali terakhir sebelum ini mereka menjulang Piala FA pada tahun 2001, menewaskan Sarawak dengan 1-0. Dan malam ini pasukan Selangor bimbingan Dola Saleh kembali meniti kebangkitan untuk dijulang, untuk ditabal selaku pasukan yang digeruni dalam saingan Liga Tempatan setelah beberapa tahun sekadar berada di saingan Liga Perdana, berada di dalam keadaan ataupun yang disifatkan berada di dalam situasi kemerosotan prestasi. Musim ini Selangor sudah berjaya untuk menggondol 2 kejuaraan, iaitu juara Liga Perdana dan juga juara Piala FA. Kaide, Memanglah kita tengok Selangor memang layak menjadi juara. Memandangkan persembahan-persembahan mereka tu memang bermutu. Dan ini yang kita patut tontonkan kepada pemain supaya pemain itu bergerak dengan pantas dan menjaringkan gol. Tapi apa yang kita nampak juga, ada ketidakbaiknya jaringan-jaringan, peluang-peluang tidak dapat dijaringkan. Ini yang kalau kita kira tadi mahu dalam 7 gol, kalau betul semua peluang dijaringkan dengan begitu baik. itulah komen daripada Khairi Buyung, bekas jurulatih pasukan Selangor dan juga Perak. Saya pasti Khairi sendiri gembira juga pada malam ini. Ya, saya gembira pasukan Selangor saya menang, dan saya gembira juga pasukan Perak menunjukkan mutu permainan yang begitu tinggi. Baiklah, seterusnya kita bersama dengan rakan setugas. Baiklah, sebelum kita bersama dengan Nazma Dahari, kita saksikan dulu highlights perlawanan 45 minit yang kedua Piala FA.
Baiklah, nampaknya kita akan terus bersama dengan Azmah Dahari. Silakan Azmah. Ya Zaiful, kemenangan 4-1 nampaknya terus tak dapat saya katakan apa lagi. Ya, Cik Dola bersama saya sekarang ni, jurulatih yang bertugas lumus dari awal lagi. Ya, Cik Dola. Sebelum ini Cik Dola pernah mengeluarkan kenyataan kunci kejayaan Selangor adalah mempunyai barisan pemain yang bertaraf antarabangsa, ya, nasional. Jadi kenyataan itu nampaknya benar pada malam ini. Adakah gandikan mantap ini akan diteruskan untuk perlawanan yang seterusnya? Dengan semangat disiplin pemain-pemain sebenarnya adalah punca kejayaan pasukan Selangor. Jadi saya harap dengan kecekalan hati pemain-pemain semua yang menunjukkan satu mutu permainan yang baik pada malam ni akan dibawa kepada Piala Malaysia nanti, insya-Allah. Jadi secara keseluruhan, ya, Saudara Dola, adakah Saudara Dola melihat ada kelemahan yang perlu diperbaiki pada perlawanan pada malam ini? Banyak juga perkara-perkara yang harus saya perbaiki, ya. Khasnya di bahagian pertahanan, kecuaian, kelekaan, itulah punca pasukan Perak dapat menjaringkan 2 gol. Tapi walau bagaimanapun saya berpuas hati juga dengan bahagian pertahanan keseluruhannya, kerana mereka masih lagi menunjukkan satu permainan yang dikatakan baik juga. Okay, terima kasih Saudara Dola. Dan itu saja dari saya. Kita akan kembali bersama bersama saya sekarang ni Datuk Jamal Nasir, itu pengurus pasukan negeri Perak. Datuk, silakan. Datuk, nampaknya kita mempunyai jelas ada masalah di bahagian penyudang ataupun penyerang. Adakah bahagian ini akan diperbaiki selepas ini? Saya semua orang telah melihat permainan kita pada malam ni. Secara keseluruhannya pemain-pemain kita telah bermain dengan baik. Cuma bezanya pada malam ni ialah kita tidak bijak menggunakan peluang keemasan. Sebenarnya banyak peluang dan kita harus menerima hakikat bahawa ini dah dalam bola sepak. Apabila kita tidak menjaringkan gol dan apabila kita menghadiahkan lawan dengan gol-gol mudah. Jadi ini sebenarnya yang menjadi pemisah antara Perak dengan Selangor pada malam ni. Walau bagaimanapun saya berpuas hati dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh pemain kita. Dan sebenarnya kita kehilangan rentak di separuh masa kedua apabila Selangor menggunakan peluang dan menjaringkan gol ya dengan begitu mudah sekali. Jadi saya rasa ini antara faktor. Dan barisan pertahanan kita agak lalai. Mungkin mereka terlalu gairah untuk mengasak sehingga kita membiarkan 2 pemain utama Selangor, Eli Aboy dan juga Bambang Pamungkas bermaharajalela di kawasan kita. Inilah yang menjadi faktor penentu kekalahan kita pada malam ini. Tapi saya tidak kecewa kerana hasrat kita pada tahun ini setelah kita hampir tenggelam di dasar liga, hampir terjerumus ke Liga Perdana, tetapi kita bangkit dan kita layak ke separuh akhir Piala Malaysia dan kita layak ke final Piala FA pada malam ni. Saya kira itu satu pencapaian yang baik dan kita berazam akan kembali dalam musim baru dengan lebih yakin. Dan pada malam ni kita lihat pemain-pemain muda kita telah menunjukkan satu permainan yang begitu menarik. Dan setahun 2 lagi mereka ini akan menjadi satu pemain yang matang. Dan insyaAllah kita akan kembali dalam liga dengan wajah baru pada tahun depan. Ya, terima kasih Datuk kerana sudi ditemu bersama kita. Dan saya difahamkan kita ada seorang lagi, Datuk Satif Liman, pengurus pasukan yang menjadi juara pada malam ini. Jadi saya ada suatu soalan cepu mas ataupun bonus lah. Datuk, apa insentif untuk pemain-pemain Selangor? InsyaAllah, alhamdulillah pada malam ini kita berjaya lah ya menjuari Piala FA ni. Apatah lagi piala ini piala yang baru ya. Cuma kita telah pun menyarankan kepada pemain memotivasikan tadi bahawa babak kata orang tu janji dilaksana, kata di kota. Kerana sesuatu yang kita fikirkan ialah bagaimana nak menentukan kejayaan negeri Selangor. Ya, saranan yang amat berhormat Menteri Besar tu sebagai negeri maju, maka bola sepak adalah sukan yang popular. Jadi ini tanggungjawab pemain-pemain untuk melaksanakan tugas pada malam ini. Jadi alhamdulillah nampaknya pemain-pemain memahami hakikat itu. Malam ini diberi habis-habisan dan kita berjaya. Terima kasih Datuk.
Nampaknya Zaiful, itu saja daripada saya. Dan kembali semula bersama Zaiful. Silakan. Terima kasih Azmah. Nampaknya panjang lebar Azmah bersama dengan pengurus-pengurus pasukan dan juga jurulatih di bawah ya KD. Jadi baiklah KD, nampaknya kita dah hampir ke penghujung saingan. Kita nampak kegembiraan penyokong-penyokong Selangor menjulang trofi baru Piala FA tahun ni. Jadi overview pandangan terakhir daripada KD. Okeylah, memang kita gembira lah Selangor dah menang, manakan agregat 4-2. Tapi mereka juga jangan leka bahawa mereka ada satu lagi final minggu hadapan yang perlu dihadapi dan lawan mereka lagi baik pada pasukan Perak. Perlis Indra Kayangan. Ya. Baiklah, mereka akan beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 1 Oktober. Jangan lupa pastikan anda memenuhi stadium seperti mana yang kita lihat pada malam ini. Baiklah, bagi kami pihak penerbitan S-Box Sports Box Office mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda kerana terus bersama kami, menyokong kami, kerana kami akan menjanjikan persembahan ataupun pasukan aksi-aksi sukan yang terbaik hanya diberikan kepada anda. Maaf sekiranya ada sebarang kesilapan. Sepanjang 9 perlawanan kami membawakan secara langsung kepada anda. Jadi pastikan kita bersama lagi mungkin tahun hadapan untuk Piala FA musim 2006. Assalamualaikum dan salam ceria.